الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bang, tahu wis ke siapa ni? Wis Afi. Dah Afi ada? Dia ada. Tengok saya. Tengok saya ni. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Amin. فصل في الآذان. Baik, pasal pada menyatakan azan. Sekarang ni kita masuk bab baru iaitu bab azan. Azan adalah salah satu khususiat bagi umat Nabi SAW, kata para ulama. Dia tak ada pada umat-umat yang terdahulu, seperti mana yang disebut oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Nah. يستحب الآذان والإقامة للمكتوبة إن لم يصلها بفائتة للرجل ولو منفردا ولو سمع الأذان Cuba biar. ولجماعة ثانية وفائتة. Baik. Yustahabbu dan disunatkan al-azan wal iqamah, azan dan juga iqamah. Lil maktubah, bagi semayang yang difardukan. Bila sebut semayang yang difardukan di sini, yakni masuk hanyalah semayang 5 waktu. Azan iqamah sunat bagi semayang 5 waktu. Walaupun semayang 5 waktu tak diqada. Bila sebut maktubah, maka sama ada tunai ataupun qada, sunat kita azan dan iqamah. Terkecuali sembahyang yang dinazarkan ataupun sembahyang jenazah. Bila sebut maktubah, maka keluar sembahyang yang dinazarkan. Sembahyang nazar, sembahyang wajib. Asal sunat, ia nazar nak sembahyang duha. Duha tu jadi wajib atas dia. Dan juga sembahyang jenazah, fardu kifayah, dan sembahyang sunat keluar belaka. Tiga-tiga. Illam, sembahyang maktubah tadi, sunat azan, sunat iqamah, illam yasilha, sekiranya tidak dihubungkan bifaitatin, dengan sembahyang yang luput, sembahyang qada. Hak ni kita kena jelas sikit. Dia gini, masalah dia kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum ni kita bahas, orang tu dia ada qada sembahyang, maka dia sembahyang hadir dulu ke sembahyang faitah dulu? Sembahyang faitah dulu baru sembahyang hadir. Baik, masa sembahyang ia faitah tadi, ia sunat dah azan, betul? Dia sunat azan, dia sunat iqamah. Maka sembahyang hadir ni sunat tak dia azan? Tak sunat. Cuma memada dengan iqamah semata-mata jelah. Tu masalah dia. Jelah. Lirrajuli, bagi orang lelaki, sunat azan, sunat iqamah pada maktubah ni siapa? Lirrajuli, bagi orang lelaki. Adapun orang puang tak sunat azan, hanya memada untuk dengan iqamah semata-mata. Sunat azan tadi tu walau munfaridan, sekalipun sembahyang seorang. Dia masalah azan, masalah iqamah bukannya sembahyang jemaah je. Sembahyang seorang pun sunat ke azan. Tapi kalau sembahyang seorang, sunat azan qada-qada ia boleh dengar ke dia je. Maknanya untuk dia dengar seorang, tidaklah mengangkat suara. Faham? Dia azan qada-qada untuk dia dengar je. Walau sami'al azan, sekalipun ia dengar azan. Contoh, dia sembahyang di rumah. Tak boleh nak pergi masjid. Ia dengar dah azan masjid. Baik, di rumah ni ia nak sembahyang, sunat tak dia azan? Sunat dia azan walaupun ia dengar dah azan masjid tadi.
Wali jama'atin saniyatin, dan juga sunat juga azan dan iqamah bagi jemaah yang kedua. Kita mari lambat, siapa tiba-tiba orang sudah dah sembahyang, kita nak buat jemaah kedua ataupun jemaah ketiga, ikutlah jemaah seterusnya. Sunat tak kita azan? Sunat. Tapi tak payah pakai mic lah. Jelas. Wa faitatin, dan sunat juga azan pada sembahyang yang faitah, sembahyang hak luput. Sembahyang qadha pun sunat juga kita azan. Jelas. Sambung. فإن اجتمعا فوائد أو جمعا تقديما أو تأخيرا أذنا للأولى وحدها. Baik. Fa'in ijtama'a, sekira dia himpunkan, dia berhimpun, dia menghimpunkan. Fawaitu, salat yang luput. Maknanya dia himpun salat qadha berapa? Au jama'a taqdiman au ta'khiran, ataupun dia sembahyang jamak taqdim, jamak ta'khir. Azana, maka dia azan lil ula wahdaha. Azan hak pertama sahaja memada. Contoh, dia tidur sehari semalam. Kan berlaku? Tidur sehari semalam. Bangun-bangun tu nak kena qadha 5 waktu. Baik, bila nak qadha 5 waktu, adakah setiap kali dia bangun nak sembahyang tu dia kena azan? Tak. Memada sekadar azan sekali hak depan sahaja. Memada dia azan hak awal-awal sekali. Masih contoh dia nak qadha subuh sampai ke isyak, maka dia azan untuk subuh. Lepas tu hak lain tu dia qamat sahaja. Jelas. Sama juga jamak taqdim, jamak ta'khir. Dia azan, kemudian dia qamat, bangun nak sembahyang hak kedua tu qamat sahaja. Sambung. وتستحب الإقامة وحدها للمرأة. Watustahabbu, dan hanya sunat iqamah qamat wahdaha semata-mata lil mar'ah. Orang puan hanya sunat iqamat semata-mata. Adapun kalau nak azan, boleh dengan syarat dia sama dia je. Orang puan sama orang puan je. Orang ajnabi tak dengar, maka ketika itu mubah, harus dia azan. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan syarat tidak didengari oleh ajnabi. Sekiranya didengari oleh ajnabi, maka ketika itu haram. Qamat. Dah azan. Iqamat memang sepakatlah, tapi itu pun tak boleh akak suara. Wa ayyaqulah. وأن يقال في الصلاة المسنونة جماعة غير الجنازة الصلاة جامعة. Baik. Wa an yuqala, dan dikata fi salatil masnunah, pada sembahyang sunat. Baik, adakah semua sembahyang sunat? Masnunati jama'atan, sembahyang sunat hak yang dituntut berjemaah. Dia sembahyang sunat ni hak dituntut berjemaah hanya beberapa je, bukan semua. Yang pertama hak dituntut berjemaah sembahyang 2 hari raya. Raya haji, raya puasa, sunat berjemaah. Itu. Yang kedua, 2 gerhana. Gerhana bulan, gerhana matahari, sunat buat jemaah. Yang ketiga, tarawih, sunat buat jemaah. Yang keempat, solat sunat istisqa. Yang kelima, witir bulan Ramadan. 5 ni je hak yang disunatkan berjemaah. Maka sembahyang sunat yang dituntut untuk berjemaah ghairal janazah, selain daripada sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah tak perlu ucap ni. Ucap benda as-salata jami'atan. As-salata jami'ah. Boleh baca as-salatu jami'ah boleh, as-salata jami'ah pun boleh. Boleh baca dua. Dhammah ke fathah boleh belaka. Dalam kitab itu sebut as-salatu pun boleh. Jelas. Jadi 5 waktu sembahyang ni, 5 dia gini. Kita kena terang. Sembahyang maktubah, sembahyang fardu 5 waktu. Qadha ke tunah, waktu azan iqamah. Selain daripada sembahyang 5 waktu, sebut as-salatu jami'ah, khusus bagi yang dituntut berjemaah. Sekiranya tidak dituntut berjemaah, maka ketika itu tak sunat. Kalau solat yang fardu disebabkan azhar, dia tak perlu azan. Perlu apa je? Dia perlu Sembahyang.
maksudnya kat sini kalau solat jenazah ni tak payah sebut lah. Tak payah. Salatul jami'ah lah. Dah Ustaz dah nak panggil orang mayang? Mayang. Boleh lah, bangun. Dah kalau sebut kat salatul jami'ah haram lah? Tak haram. Cuma adakah dapat pahala fadilat ketika tu? Tak dapat. Tapi kalau sebut, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab nak isyarat kau orang nak buat ada, nak start dah sebenarnya. Tak ada masalah. Salatul jami'ah. Pada bangun belaka nak mayang jenazah. Haram ke? Tak haram. Bid'ah ke? Tak bid'ah. Macam وشرط الأذان الوقت إلا الصبح فيجوز بعد نصف الليل. Baik. Wa syartul azan, dan syarat bagi azan. Ni nak cerita syarat bagi azan. Syarat pertama al-waqtu, mesti dalam waktu. Dia syarat azan bukan di awal waktu tapi dalam waktu. Sebab itu tidak tepat apabila kita kata azan ni hanya boleh kalau di awal waktu. Tidak tepat. Kita semayang awal waktu ke, tengah waktu ke, akhir waktu ke, sunat azan. Sebab tu berlaku di Malaysia. Kita tengok satu kerugian lah. Bila Tok Imam, bila ustaz kuliah lama. Bila ustaz kuliah panjang, kemudian contoh ustaz, orang bang garik, orang bang isyak pukul 8 suku ataupun 8.30. Ustaz sudah pukul 9. Bangun-bangun terus qamat. Maka ketika itu hilang fadilat azan. Sepatutnya azan ke tak? Azan. Kerana azan adalah sunat dalam waktu. Tak kira awal ke tengah ke akhir. Sunat untuk melakukan azan. Jelah. Cuma pelaksanaannya terbaik maksudnya kalau azan tu pakai mic luar ke? Nak pakai mic luar ke tak pakai mic luar, tengok kepada wakil. Tengok kepada wakil. Benda tu fleksibel. Kalau tengok menyebabkan jadi ada isu, maksud salah faham apa semua, mic dalam. Tapi kalau tak ada masalah, maka mic luar. Ambak jing-jing dalam kampung. Illa subha, melainkan subuh. Subuh boleh kita azan sebelum waktu. Fayajuzu, maka haruh ba'da nisfil lail, selepas separuh malam. Separuh malam mana? Kan kita separuh contoh kita ambil Malaysia pukul 7 sampai pukul 5. Separuh malam, yakni lepas pukul 12. Boleh tak azan? Boleh dah azan. Azan benda ni, azan pertama. Kan subuh kan ada 2 azan. Dia zaman Nabi SAW, Masjid Nabawi ada 2 muazzin. Muazzin pertama, muazzin Bilal bin Rabah. Lepas tu bila masuk waktu subuh, baru Abdullah Ummi Maktum azan. Dia Nabi SAW ni Nabi ada 1, 2, ada 4 muazzin. Yang pertama Abdullah Ummi Maktum dengan Bilal bin Rabah. 2 ni di Masjid Nabawi. Lepas tu Sa'ad Al-Qaram. Sa'ad Al-Qaram ni Bilal Nabi di Masjid Quba. Lepas tu Abu Mahzurah Bilal Nabi di Masjidil Haram selepas Fathul Mekah. Jelas dah. Jadi di Masjid Nabawi, Bilal bin Rabah dia akan azan awal. Sebelum masuk waktu dia azan dah. Jadi sekarang ni luput syarat ni. Maka kata ulama melainkan subuh. Subuh tak apa. Adapun azan kedua waktu masuk waktu. Yalah. Wa illal awwala. Yaumal jum'ati. Dan juga boleh juga azan sebelum waktu pada hari Jumaat. Hak ni banyak berlaku di Mekah dengan Madinah. Dia sebenarnya azan hak zaman Rasulullah hanyalah azan ketika Tok Bilal atau Imam naik atas mimbar. Kan Tok Imam naik atas mimbar, Assalamualaikum. Kemudian duduk, orang pun azan. Azan tu ada zaman Nabi. Ada pun azan masuk waktu, azan pertama itu, hak tu ditambah di zaman Sayyidina Osman. Cuma di Mekah, cuma di tempat kita, di tanah Melayu, azan pertama tu dalam waktu dah. Tak apalah. Tapi kalau di Mekah, Madinah, azan pertama bukan dalam waktu zuhur. Dah masuk zuhur lagi azan dah. Jadi, kadang-kadang orang kita ni, bahkan pelajar agama sendiri pun, bila dia lepas azan pertama, dia terus bangun untuk solat sunat qabliyah Jumaat. Sedangkan zuhur belum masuk. Jelas.
Jelas tak masalah? Sebab azan pertama kalau Mekah Madinah lah. Hak tu tak masuk zuhur lagi sebenarnya. Tapi adakah tak boleh? Boleh. Sebab apa? Diistisnakan dua masalah. Jelas. Masuk sini sebelum sebut waktu Jumaat. Sebelum Jumaat. Wa tartibu wal muwalah. Dan juga syarat yang kedua mesti tertib. Tertib yakni ikut susunan. Kalaulah berbeza, dia daripada atas. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya 'alal falah, hayya 'alas salah. Ia lawan. Maka hak ni walaupun ulama kata walaupun kerana terlupa, azan dia tak sah. Yalah. Wal muwalah dan juga muwalat. Muwalat ni benda jangan ada diam yang lama di dalam di antara azan tadi. Yalah. Wa kaunuhu min wahidin. Dan hendaklah daripada orang yang satu. Azan ni daripada orang satu. Tak boleh. Ana Allahu akbar, Allahu akbar. Afi asyhadu an la ilaha illallah. Salahuddin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salatu khairum minan naum. Ni Allahu akbar, la ilaha illallah. Dia gitu waktu dah. Mesti daripada orang yang satu. Wa bil arabiyyah in kana thamma man yuhsinuha. Dan hendaklah dengan bahasa Arab. In kana sekiranya sama di sana man yuhsinuha, ada orang yang lebih elok. Ha balik pada Arabiyyah, Arabnya. Maksud mana? Hak ni pada semayang, pada azan ni lah, pada masalah azan jemaah, azan tu orang ramai. Azan tu orang ramai mesti dalam bahasa Arab. Melainkan satu kampung tu tak pandai belaka azan bahasa Arab. Contoh perkampungan tu baru masuk Islam. Azan bahasa Arab tak bererti belaka, maka terjemah tak apa. Tapi kalau ada hak boleh bahasa Arab, maka wajib ia kena azan bahasa Arab. Jelas? Tapi kalau azan dia seorang, dia semayang seorang, dia tak erti hak azan Arab, maka hak tu tidak masalah untuk dia azan terjemah. Jelas? Wa alaihi an yata'allam, dan ke atas orang hak tak pandai tadi tu, an yata'allam, bahawa dia belajar. Tapi Imam Ibn Hajar di sini disebut dalam kitab Manhajul Qawmi dengan Bushra Karim, yata'allam di sini hanyalah sunat muakkad, tidak jadi wajib. Kalau ada seorang yang pandai ni, maksudnya atas seorang tu jadi fardu'ain untuk makan. Wa isma'u ba'dil jama'ah. Dan mendengar sebahagian jemaah. Maksud ni, kalau azan untuk orang ramai, mestilah sekurang-kurangnya ada seorang orang lain dengar. Maknanya janganlah rendah doa suara. Maknanya ada juga orang yang boleh dengar. Tapi ni tak ada masalah sebab ada mic. Wa isma'u nafsihi in kana munfaridan. Tapi kalau dia azan untuk diri dia sendiri, maka cukup untuk dia seorang je dengar. Jelas? Wa syartul muazzin. Wa syaratul muazzin al-islamu wa tamyizu wa dhukurah. Dan syarat bagi muazzin pertama mesti Islam. Orang kafir tak boleh. Tidak sah kalau orang kafir untuk azan. Yang kedua mestilah mumayyiz. Tidak boleh orang gila, kanak-kanak yang tak mayit tak boleh azan. Wat tamyiz, wal zukura, dan juga mesti lelaki. Orang perang khunsa tidak memada. Jelas? Wa yukrahu at-tamti. Baik, sekarang ni masalah baru. Ini nak cerita pula perkara yang dimakruhkan. Makruh wa yukrahu tamtid. Tamtid ni benda. Tamtid ni orang panggil benda memanjang-manjang. Maksud dia panjang. Dia panjang tepat ada perlu panjang. Duk main lenggok tu. Tamtid dengan makna tamdid. Duduk main mak-mak panjang tak? Makruh. Tapi selagi mana tidak merubah makna lah. Kalau siapa merubah makna, hak tu haram. Wal kalamu fihi, dan makruh juga cakap dalam azan. Orang tanya, mic jadi tak? Tengah-tengah hayya ala salah. Jadi. Makruh. Wa tarku
ijabatihi. Dan meninggalkan menjawab azan. Nya tu nya balik pada azan. Dhamir ha tu balik pada azan. Wa tarkul ijabatihi ay ijabatil azan. Dan makruh meninggalkan jawab azan. Baik, timbul isu dah kalau azan banyak. Kan kita masjid dekat-dekat belakang. Dengar penuh aje. Dah nak jawab mana se? Kata ulama, kalau boleh jawab belaka, jawab belaka. Tapi kalau tak boleh jawab belaka, hak paling sunat muakkad untuk kita jawab, azan hak pertama kita dengar. Jelah. Wa an yu'azzina qa'idan aw rakiban. Dan makruh juga dia azan dalam keadaan duduk. Ni bagi orang hak mampu berdirilah. Aw rakiban, ataupun azan naik kenderaan. Rakiban naik kenderaan. Ni kan musim-musim COVID-19 ni. Tok Bilal azan bukan dalam mic, dalam bilik azan atas motosikal tu. Sebab sudah tu lepas mic balik mula. Yalah. Illa al-musafir ar-rakib, melainkan musafir, orang yang musafir yang berkenderaan. Hak tu tak apa. Wa fasikon, dan juga makruh juga azan tadi daripada orang fasik. Tok Bilal main pe kuda. Main nombor ekor. Makruh. Tapi tak boleh kata kok kadang-kadang Tok Bilal bukan main nombor sangat, tapi temu geng lama tepi jalan. Jadi nak ambil nombor, tengok kertas tepi jalan, kertas nombor lah. Jadi jangan tak suuzon orang. Wasabiyan, dan juga kanak-kanak makruh. Wa junuban, dan juga orang junub. Wa muhdisan, dan orang junub, orang berhadas makruh azan. Illa idza ahdatha fi asna'il azan fayutimmuhu, melainkan dia berhadas ketika tengah azan, maka fayutimmuhu, maka dia sempurnakan. Terik dak kuat dak tu sampai ketuk apa? Tekan suara dak. Maka kata ulama, berhadas ketika tengah azan, maka fayutimmuhu, maka dia sempurnakan. Ya, sama. Wa tawajjuhu li ghairil qiblah, Dan juga menghadap selain daripada kiblat, makruh. Kita azan sunat menghadap kiblat. Habis bab ke makruh. Sekarang ni nak cerita pula bab sunat azan. wa yusannu tartiluhu, Dan sunat tartil. Apa maksud tartil? Tenang-tenang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tartil. Gila. Adapun kalaulah iqamah, hak tu sunat isra', laju. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sunat jelah. Orang kita kadang-kadang qamat pun ya, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dah sunat laju. Jelah. wa tarji'u fihi, Dan juga tarji'. Tarji' ni benda. Tarji' ni iaitu sebut syahadah secara perlahan. Hak ni Imam Syafi'i kata, dalam mazhab Syafi'i hukum dia sunat kerana mengambil hadis daripada Abu Mahzurah. Sebab Nabi pernah ajar azan kepada Abu Mahzurah. Nabi ajar sebelum Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian sebut seluruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru baca kuat. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru baca kuat. Hak ni berpandukan hadis Abu Mahzurah. Baik baca seluruh syahadatain tu dipanggil benda, iaitu dipanggil tarji'. Hak ni berpandukan hadis Abu Mahzurah. Adapun kalau berpandukan hadis bila birabbah di tak tarji'. kira syahadatan saja bukan Syahadatannya. wa taswibu fi subhi adaan wa qadaan, Dan juga taswib. Taswib ni benda taswib iaitu sebut as-salatu khairum minan naum fi subhi adaan wa qadaan. Taswib yakni menyebut as-salatu khairum minan naum pada azan subuh, sama ada azan subuh tadi untuk sembahyang qada ataupun sembahyang tunai. Jelah. Kita pukul 9.
Baru nak main subuh. Sunat azan. Sunat tak sebut as-salatu khairu minan naum? Sunat. والالتفات برأسه وحده يمينه في حي على الصلاة ويساره في حي على الفلاح ويساره في حي على الفلاح. Dan juga iltifat. Iltifat ni benda paling. Bira'sihi wahdahu, dengan kepalanya semata-mata. Maksud benda dada kekal ngadap kiblat. Hak palingnya kepala je. Yaminahu, kanannya fi hayya 'ala salah, pada hayya 'ala salah, wa yasarahu, dan pada kirinya hayya 'ala falah. Cuma hak ni berlaku khilaf di kalangan para ulama. Sebab apa dulu buat gini? Kerana nak suruh rata suara azan. Nak suruh rata suara azan, jadi dulu bukan pakai mic, naik tempat tinggi. Jadi bila as-salatu hayya 'ala salah, hayya 'ala salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Nak suruh rata. Baik, sekarang ni mic guna, pakai mic. Rata dah. Adakah perlu berpaling? Maka di sini berlaku khilaf di kalangan ulama mu'asarah. Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, kekal sunat lagi. Yalah. Maksudnya dua kali tu lah. Kalau buka mula dalam Fathul Mu'in, dia buat ibarat sebenarnya sekali je puling. Sekali je pusing. Hayya 'ala salah, hayya 'ala salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Ini sebut ayat anah. ووضع إصبعيه في صماخي أذنيه في الأذان دون الإقامة. ووضعوا, dan meletakkan isba'aihi, dua jarinya, fi simakhai uzunaihi, pada dua lubang telinganya, fil azan, pada azan, dunal iqamah, bukan pada iqamah. Yakni benda sunat bila kita azan, kita letak jari kita dalam telinga. Supaya kita tekan suara. Bila tukang, kita akan tekan suara kita, maka hukum dia sunat. Pada azan lah, pada iqamah tak sunat. Tapi ingat, perbuatan letak jari ni sunat, tak wajib pun. Kita di Malaysia, dia tengok letak jari dalam telinga ni wajib. Ada ingat masa anak kecil-kecil dulu, masa tu umur 13 rasa, duduk pondok, ada brother tu seorang, dia umur 40 dah rasanya, tapi dia baru nak taubat, baru nak belajar agama, mari duduk pondok. Tapi suara sedap. Jadi dia pun azan, dia nak azan. Ya benarnya kalau pondok ni tok guru dah giliran. Siapa azan, siapa imam. Kalau tok guru tak ada, siapa nak kena jadi imam? Tok guru pilih dah. Jadi dia kata nak minta izin azan. Tok guru ya. Azan zuhur ni, ghaliknya azan zuhur. Kita zuhur kalau pondok lewat. Biasanya kalau biasanya zuhur ni kalau pondok mayam pukul 2. Tapi azan awal lah. Jadi bila azan kita duduk bawah duduk main, dengar azan. Azan tu kau lama macam kau jauh. Kau lama bunyi. Lepas tu bunyi deguk. Dulu kan mic pakai sakut kan. Jadi nak azan pun pakai mic itu juga. Cuma sakut dilasih. Jadi bila dia azan, tok ni, mic tu turun. Jadi dia pun turun sekali. Sabarlah. Lepas tu bunyi deguk. Pakat naik. Buka tu baring gitu. Apa? Sebab mic tu turun bawah lasih. Jadi gitu azan. Sambil baring. Ni pengalaman lah. Ingat tahun duduk pondok 2012 ke 2013. Tak, 2010 ke 2011. Lebih kurang itu. 2010 atau 2011. Rasa 2011 rasa masa tu anak tingkatan 1. Lebih kurang gitu lah. Tapi Masya Allah. Sampai sekarang teringat lagi. Hui, baring. Mic jatuh. Jadi kata dah apa tu? Batal azan. Bapa ingatkan letak ni wajib. Masya Allah. Tak apalah. Pengalaman. Sambung. Wa kaunul muazzin siqatan wa mutatawwi'an. Baik, sunat juga muazzin itu siqah. Kalau muazzin siqah, kita nak pilih muazzin ni, cari muazzin hak paling siqah untuk jadi tukang azan. Sebab apa? Sebab dia amanah. Dia amanah dengan azan, dia apa semua. Yang kedua, ciri hak muazzin, hak sunat ni, mestilah mutawwi'an. Mutatawwi'an ni benda sukarela. Maknanya, bekerja bertanpa gaji. Tapi dah kalau yang ambil gaji juga, tak ada masalah. Tapi bukan itu pengharapan utama dia, maksud situ.
Wasayyitan, dan juga suara yang nyaring. Saut, asal daripada saut, suara. Yang ni benda, mestilah muazzin kita nak lantik tadi, suara dia nyaring. Wa hasana saut, dan juga ada suara yang sedap. Wa alal murtafi', dan sunat di azan tempat yang tinggi. Tempat tinggi. Tapi learning dah timbul isu ni sebab ada mic dah. Dulu kena naik tempat tinggi lah. Nak suruh suara tu pergi jauh. Wa biqurbil masjid, dan azan tadi tepat dekat dengan masjid. Sebab dulu orang akan azan atas menara. Tapi learning dah timbul isu sebab ada mic. Wajam'u kulli takbirataini binafsin. Dan juga menghimpunkan dua takbir itu dalam satu nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan. Tapi kalau sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh ke tak? Boleh. Tapi yang afdal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua takbir dalam satu nafas. Belah. Wa yaftahu ra' fil ula fi qawlihi Allahu Akbar. Wa yusakkinu fi saniyah. Dan juga taskinkan yang kedua. Maksudnya gini. Dia dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah dia kata afdal Allahu Akbar. Dipatahkan, dibaris ataskan ra yang pertama. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in, sukun yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi sambung lah. Sukun tapi sambung. Dalam kitab Fathul Mu'in. Dalam Manhajul Qawim, dia kata dhammah. Jadi boleh baca belah ketiga-tiga. Nak baca Allahu Akbar boleh. Nak baca Allahu Akbar pun boleh. Nak sukun Allahu Akbar pun boleh. Jelas. Tapi ada pun ra yang kedua. Allahu Akbar. Akbar hak kedua, hak tu sukun secara sepakat. Jelas tak? Dia pada masalah akbar pada yang pertama. Ada 3 wajah. Dalam ni ra. Ana masa ana duduk ngaji dulu, tok guru kata kalau di Syria ada orang baca ra. Allahu Akbar. Bahkan Syekh Muhammad Awamah ada sebut dalam kitab dia bahawa ada satu masjid di Homs dekat dengan Syekh Abdul Aziz Uyunus Sut yang baca Allahu Akbar. Tapi masyhur di tempat kita Allahu Akbaru ataupun dengan sukun Allahu Akbar. Yalah. Dhammah tu kitab apa? Dhammah kitab Fathul Mu'in kan tu. Dia baca sunat tu tentang saktah antara dua akbar. Oh, dia saktah Yang sukun tu. Kata-kata sukun dia apa tu? Sukun Fathul Mu'in, dhammah Manhajul Qawim, Fathah Muqaddimah Hadramiyah. Wa qawluhu, dan katanya benda. Qawluhu ala sallu fi rihal. Dan katalah baca apa dulu. Wa qawluhu ala sallu fi rihal fi al-lailati al-mumtirah aw dhati ar-rih aw al-dhulmah ba'da al-adhan aw al-hayy alatayn. Hayy alatayn. Wa qawluhu, dan katanya ala sallu fi rihal. Sebab ingatlah, salatlah di tempat rumah-rumah kamu pada benda fil lailil mumtirah, pada malam-malam yang hujan lebat. Au zatir rih, ataupun hari yang angin dia ribut. Awiz zulumat, ataupun gelap. Bila nak sebut ba'dal azan, selepas daripada azan. Awi hayy alatan, ataupun selepas hayy alatan. Hayy alatan ni benda hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Lepas hayya 'alal falah pun sebut ala sallu fi rihal. Dia maksud di sini benda, yakni apa saja kalau berlaku situasi yang menggugurkan berjemaah di masjid, maka ketika itu muazzin kena sebut, sunat sebut, bukan wajib sebut, sunat sebut ala sallu fi rihal. Bila nak sebut, dua, yang afdal
sebut selepas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ala sallu fir rihal. Ala sallu fir rihal. Satu. Ataupun selepas hayya 'ala tain pun boleh. Hayya 'ala salah, hayya 'ala salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Pada dia pun sebut ala sallu fir rihal, ala sallu fir rihal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Inilah. Tapi yang afdal selepas azan. Bahkan ulama dalam kitab-kitab fiqh kata tidak syarat pun sebut ala sallu fir rihal. Boleh diganti dengan ucapan-ucapan yang difahami oleh masyarakat setempat. Yang ni diterjemuh dengan bahasa tempatan. Lepas Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mayang rumah belakang dah. Dah mari sejik dah. Sejik tutup PKP. Boleh. Tak ada masalah. Boleh, faham. Tapi Syekh Khatib Syrbini dia pilih pendapat yang kata ketika berlaku ruksah ini hayya 'ala tain tak perlu sebut. Maksudnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ala sallu fir rihal, ala sallu fir rihal, Allahu akbar, la ilaha illallah. Yani hayya 'ala tain diganti dengan ala sallu fir rihal. Tapi hak ni pendapat Syekh Khatib Syrbini. Adapun pendapat majoriti ulama lain, hayya 'ala tain masih lagi kekal, cuma ditambah ala sallu fir rihal selepas hayya 'ala tain ataupun selepas azan. Ada seluruh firman. Maksudnya ada seluruh firman itu macam boleh tukar. Boleh tukar kepada lapan lain. Tu dah. Wal azanu lis-subhi marratain. Dan juga azan subuh 2 kali. Sunat kita azan subuh ni 2 kali sunat hukum dia. Azan subuh sunat 2 kali. Tapi ingat, azan pertama selepas separuh malam. Lepas separuh malam, sunat azan pertama je lah. Sebelum masuk waktu subuh. Adapun masuk waktu subuh tu azan kedua. Wa yusawwibu fihima. Dan juga taswib. Taswib ni benda sebut as-salatu khairum minan naum pada kedua-dua azan. Azan pertama sunat taswib, azan kedua pun sunat taswib. Baik, timbul isu. Kalau kita tengok kita di Malaysia, biasanya taswib ni azan kedua je. Azan pertama orang tak taswib. Baik. Mu'tamad mazhab Syafi'i taswib dua-dua. Tapi dah buat apa taswib satu je? Sebab kita di tanah Melayu ni, sebab ulama-ulama kita banyak ngaji di Mekah dulu. Ini perbuatan ulama-ulama di Mekah di zaman dahulu. Maka oleh kerana ulama-ulama tanah Melayu ni belajar Mekah, jadi buat balik apa yang dilakukan di Mekah. Tapi adakah salah? Tak salah. Sebab apa? Kerana nak uji perbezaan. Tak ada masalah. Tapi asal mazhab Syafi'i, dua-dua pun sunat. Jadi, nak tambah taswib pun tak apa, tak tambah pun tak apa. Tapi yang afdalnya, tambah. Dan meninggalkan menjawab salam padanya tengah-tengah azan. Orang Assalamualaikum Tok Bila, makruh jawab. Yalah. Dan kita kena faham, orang beri salam ni bukan sunat semua benda. Memang memberi salam adalah salah satu perkara yang cukup ditutup. Tapi ulama kata tidaklah ketika orang tengah azan. Tapi kalau orang azan juga, orang wi salam juga, tengah-tengah azan orang wi salam. Bagaimana kita? Kata ulama, jawab azan selepas daripada selesai azan ni. Assalamualaikum Tok Bila. Dia tengah azan, dia pun tak jawab. Lepas Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru dia jawab. Waalaikumsalam. Yalah tak? Tapi ulama kata sekira-kira tak pisah lama lah. Kalau pisah lama tak sunat lah. Faham tak? Tapi makruh wisalam masa tu. Sama kok. Makruh wisalam ketika orang tengah makan. Orang tengah makan. Assalamualaikum. Makruh. Wa tarku masyi fihi. Dan makruh
kita azan sambil jalan. Azan sambil jalan. Senaman, makruh. Awal masjid tutup, jadi Tok Bilal seorang dalam masjid lah ni. Dia jalan keliling masjid sambil azan. Makruh. Sambung. Jarak dah lama dia antara Uruf. azan dengan salam ke? Sudah azan kepada salam. Faham? Tapi panjang lama sekejap tu tengok pada uruf. Faham? Contoh, asyhadu an la ilaha illallah kan. Assalamualaikum. Sudah azan, lama dah. Faham? Tapi kalau macam Allahu akbar, nak la ilaha illallah, assalamualaikum, jangan jawab lagi. La ilaha illallah, lepas tu baru jawab waalaikumsalam. Je. وأن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن والمقيم إلا في حي على التين. Baik. Maka disebut oleh orang yang mendengar seumpama ma yaqulul muazzin, seumpama barang yang disebut oleh muazzin. Muazzin sebut benda, maka dia pun jawab gitu juga. Ma yaqulul muazzin wal muqim. Orang azan, orang iqamat buat benda. Contoh, orang azan, orang iqamat. Tok Bilal sebut Allahu akbar. Dia pun jawab Allahu akbar. Orang hak tu sebut asyhadu an la ilaha illallah, dia pun asyhadu an la ilaha illallah. Sebut seperti mana yang disebut. Melainkan fi hayya 'ala taih. Melainkan pada hayya 'alal falah dengan hayya 'ala salah. Hak tu dak sunat jawab hayya 'ala salah, hayya 'alal falah juga. Tapi sunat jawab la haula wala quwwata illa billah. Jelas. Wa yukarriru dhalika arba'an fil adhani ba'da hayya 'ala tayin. Mana kalang dah? Ba'da hayya 'ala tayin. Ba'da hayya 'ala tayin. Yalah. Dan diulang 4 kali selepas azan pada hayya 'ala tayin. Maksud mana? Allahu akbar, hayya 'ala salah, dia pun la haula wala quwwata illa. Hayya 'ala salah, la haula wala quwwata illa. Hayya 'ala al-falah, la haula wala quwwata. Hayya 'ala al-falah, la haula wala. Jadi situ nampak tak? 4 kali ulang. Sebab 4 kali hayya 'ala. Wa illa fi taswib, dan juga selain daripada taswib. Taswib ni benda as-salatu khairum minan naum. Maka masa Tok Bilal sebut as-salatu khairum minan naum, sunat kita jawab dia sadaqta wa barirta. Yalah. Wa illa fi kalimatil iqamah, dan juga selain daripada iqamah. Contoh benda. Contoh qad qamatis salah. Qad qamatis salah ke qad qamatus salah? Qad qamatis salatu ke qad qamatis salati? Betul? Yang tepatnya tu. Ramai orang qad qamatis salati, qad qamatis salah. Dia tu yang tepatnya. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Jawab benda aqamahallah wa adamaha. Jelas jawabnya. Sambung. Wa an yaqta'al qira'ah lil ijabah. Dan dia memotong bacaan kerana untuk menjawab. Memotong bacaan sini bacaan Quran. Di tengah baca Quran, tiba-tiba orang azan. Sunat berhenti untuk baca Quran. Jelas. Sebab tu ulama selisih. Tengah kuliah, tiba-tiba orang azan. Sunat kita berhenti kuliah ke sunat kita sambung? Maka di sini berlaku perkhilafan. Syekh Ahmad Ajin, salah seorang ulama besar daripada Mesir, dia kata sunat berhenti kuliah untuk jawab azan. Hai, sambung. Baca Quran ni mesti bagi ayat lu ke? Tak ada harap pun. Wa an yujiba ba'da al-jima'i wal khala'i was salah ma lam yuqil al-faslu. Dan juga menjawab azan tadi tu ba'dal jima', ketika tengah jima', ataupun khala' ketika dalam tandah, ataupun ketika dalam sembahyang, malam yutilil fas, sekira-kira tak panjang lagi pisah. Maksud mana?
dalam ketika jima'. Ketika dalam tandah haram kita jawab azan. Dan juga ketika dalam semayang tak boleh jawab azan, tapi jawab juga berlaku perbahasan lah. Lepas tu bila nak jawab selepas selesai. Sudah jima', maksud jima' ni masa hasyafah tergelang dalam farah. Faham? Hasyafah tergelang dalam farah, hak tu jawab haram jawab. Tapi kalau sudah dah, maknanya cabut dah hasyafah daripada farah, maka dia pun jawab. Boleh. Sama juga dalam tandah, tak boleh jawab. Tubik tandah baru jawab. Sama juga dalam semayang, tapi dengan syarat daripada azan dengan dia selesai tadi tu tak pisah lama. Kalau pisah lama, maka waktu tak sunat je lah. Bahkan ulama kata sunat jawab azan ni bahkan untuk orang haid. Orang haid pun sunat jawab azan. Orang haid, orang nifah, sunat juga jawab azan. Inilah. وتسن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعده. Dan sunat selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripadanya, iaitu selepas daripada azan. Sudah Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas baru baca doa. Kita di Malaysia kurang buat benda ni. Tapi alhamdulillah di Jordan ni banyak tempat. Dan inilah yang bertepatan sunat dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Summa yaqul Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ni doa selepas azan. Doa selepas azan. Bila baca doa lepas azan? Mula-mula selawat dulu lepas azan. Allahu akbar, la ilaha illallah. Selawat dulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu baru baca doa. Inilah, sambung. Wad-du'a'u aqibahu wa bainahu wa bainal iqamah. Dan juga berdoa selepas dari azan, wa bainahu, dan di antaranya antara azan, wa bainal iqamah, dengan iqamah. Sunat di antara azan dan iqamah ni kita memperbanyakkan doa-doa. Kenapa? Kerana kata ulama ni antara waktu yang mustajab doa. Wal azan afdal min al imamah. Ni satu perbahasan isu baru pula. Baik, tadi duk sebut pasal azan. Sekarang ni nak tanya. Tu bila dengan tu imam mana afdal? Maka disebut sini wal azanu afdalu min al imam. Azan lebih afdal daripada jadi tu imam. Sebab apa? Kerana ayat Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Sayyidatina Aisyah kata ayat ni berkaitan dengan muazzin. Maka ulama dalam mazhab Syafi'i kata hak paling afdal adalah muazzin. Dah tu timbul isu. Dah bukankah kalau perkara tu adalah sebaik-baik pekerjaan, kenapa Nabi tak buat? Sebab ulama kata kalaulah Nabi hak jadi muazzin, Nabi sebut hayya 'alas salah, orang tak mari, tak sahut seruan Nabi, maka ketika itu dia telah ingkar perintah Allah. Sebab seruan Nabi kan, hayya 'alas salah, mari semayang. Tiba-tiba kalau tak mari masa tu, maka hukum dia dosa. Maka rahmat Nabi tak jadi muazzin, Nabi jadi imam sahaja. Jelah. Wa yusannu, dan sunat jam'u bainahuma, menghimpunkan di antara keduanya. Dialah muazzin, dialah tu imam. Jenis gila kuasa sikit. Kalau kau maaf wajib doa. Kau wajib maksudnya disunatkan doa lepas. Ada ulama kata sunat. Kamu. Wa syaratul muqim. Baik, ni syarat baru pula, iaitu masalah isu baru. Syarat orang nak iqamah. Muqim di sini bukan lawan musafir. Muqim di sini yakni orang yang melaungkan iqamah. Macam al-Islam wa tamyiz. Syarat dia mestilah Islam dan juga tamyiz, mumayyiz. Tapi apa dia sebut zukur di sini? Kerana orang boleh juga qamat. Tapi tidak boleh qamat depan orang lelaki. Faham? ويستحب أن تكون الإقامة في غير موضع الأذان. Dan sunat iqamah tadi tu selain daripada tempat azan. Ni sunat je lah.
Azan dalam bilik, iqamah luar. Jangan azan dan iqamah tempat yang tula. Dalam mazhab Syafi'i, benda tu khilaful aula. Boleh salah dengan utama, tak makruh. وبصوت أخفض من الأذان. Dan juga dengan suara iqamah tadi, dengan suara yang lebih rendah daripada azan. Azan kakak suara, iqamah rendah. والالتفات في الحيعلة. Dan juga berpaling pada hay'alah. Ni kurang kot masyarakat kita ambil ni. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. فإن أذن جماعة فيقيم الراتب. Ni isu baru pula. Isu dia, kalau azan ramai-ramai. Azan ramai-ramai. Kalau seperti berlaku di Masjid Umawi. Boleh buka YouTube lah. Di Masjid Umawi, dia akan azan seretak. 4 orang, 7 orang. Seretak. Baik, sekarang ni siapa nak qamat? Dah seretak kan? Azan. Dalam satu masjid itu seretak. 7 orang, 4 orang. Baik, sekarang ni siapa nak qamat? Fayuqimur ratib. Maka ramai-ramai ni, siapa hak yang dilantik? Ratib ni yang dilantik. Baik, pak-pak dilantik lah ke? Baik, summal awal. Siapa hak azan mula-mula? Dia kata azan seretak. Mana tahu Zat? Maka situ summa yuqra'u in azanu ma'an. Maka kalau gitu, kalulah azan samalah ke yuqra'u. Yuqra'u ni benda ngundi. Kena cabut undi. Hak ni kalau suruh menak lah. Tapi kalau tak ambuh, tak ada masalah. Ni isu dia, semua pakat nak. Semua pakat nak jadi tukang qamat. Maka kena cabut undi. والإقامة بنظر الإمام. والأذان بنظر المؤذن. Dan iqamah dengan binazaril imam, yakni dengan ketentuan imam. Tu imam hak menentukan nak qamat bila-bila. Adapun azan dengan ketentuan Tok Bilal. Tok Bilal hak menentukan dia nak azan ke apa semua, dia yang menentukan. Tapi kalau nak qamat kena minta izin tu imam dahulu. Jelas. Selesai petang ni kita masuk bab sifat solat, bab sifatis salah, bab pada menyatakan sifat sembahyang. Wallahu a'lam. Soalan dia. Ustaz, sunat tak jawab azam dari rakaman? Kamu ni anda tak ingat Syekh. Anda pernah temu masalah ni tapi tak ingat hukum. Wallahu a'lam. Ustaz, apa hukum bagi salam kepada orang yang sedang baca Al-Quran? Makruh. Boleh buka yang kita At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Panjang sikit. Maaf Ustaz, nak tanya bab solat semalam. Solat sunat musafir bilakah sepatutnya kita lakukan? Biasanya kita buat sebelum mulakan pemusafiran. Tapi bolehkah kita buat semasa dalam pemusafiran? Contohnya berhenti di R&R baru teringat nak solat. Jadi kalau boleh, adakah itu termasuk dalam solat sunat bersebab yang semasa dan boleh ditunaikan semasa waktu tahrim? Dia waktu solat sunat musafir asalnya kita lakukan sebelum kita memulakan musafir. Maka kalau kita buat tengah-tengah musafir, waktu tak panggil solat sunat musafir. Maka dia, tapi waktu tahrim sebelum kalau kita akan memulakan sebelum kita musafir, maka dia sebab akan datang, maka tak boleh buat dalam waktu tahrim. Jelas. Wallahu a'lam. Ustaz, adakah dipaksa meninggalkan solat termasuk dalam uzur? Ya, termasuk dalam uzur. Boleh tengok dalam kitab Taqrirat Sadidah dengan syarah matan Saffatuz Zubat. Berdoa selepas iqamah adakah disunatkan? Berdoa selepas Iqamah. ada sebahagian ulama kata sunat. Ada ulama kata tak. Apa hukum orang yang iqamah sendiri jadi imam? Tak ada masalah. Boleh. Bahkan ulama kata hak afdal azan muazzin. Lepas tu tapi kalaulah dia ambil belakang dulu, muazzin pun dia, Tok imam pun dia, tak ada masalah. Dia azan, dia iqamah. Boleh tak? Boleh, ada masalah. Ada soalan? Ada dah kita jumpa petang ni pula lah. InsyaAllah ta'ala. Wallahu a'lam.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم.